Sebabnya UMNO hanya ada campur dengan BN, campur dengan MCA 2, MIC 1. UMNO hanya ada 43 kursi, 1 meninggal. Boleh tak UMNO pergi hantar surat kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia daripada Kebahagiaan Yang di-Pertuan Agong, nak berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana strateginya supaya kita boleh bring down the government yang tidak mau dengar rintihan rakyat nakkan KWSP, tak mau dengar rintihan rakyat yang mahukan moratorium, ya, yang tak mau menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pendakwaan terpilih. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Bersiaran untuk mengulas khususnya tentang pendedahan. Kononnya pendedahan lah Tan Sri Anwar Musa, setelah beliau telah digantikan dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan saudara Wan Kuris untuk membacakan soalan-soalan dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Anwar Musa satu persatu, supaya saya boleh mengumpas satu persatu, supaya ada pencerahan terhadap apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri Anwar Musa hari ini di dalam sidang media beliau. Sebaik saja beliau telah digantikan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional oleh Datuk Ahmad Maslan, seperti mana yang diumumkan oleh Presiden UMNO, walaupun belum lagi disahkan di dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Silakan. Okay. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Tan Sri Anwar Musa mendahkan punca dia dipecat kerana berdasarkan atas tidak selari dengan Presiden UMNO itu sendiri tu. So punca dia dipecat ialah kerana tidak selari Jadi ini saya nak terus jawab lah, senang cerita. Nanti kejap lagi kita pergi satu persatu Pertama sekali, dia punya perselisihan pendapat ataupun punca dia dipecat bukan kerana beliau tidak sependapat dengan Presiden UMNO. Ni Anwar Musa ni dia kena sedar diri lah. Siapa dia nak berselisih pendapat. Dia ni bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO. Kalah. Kalah. Dia dikutip oleh Datuk Zahid menjadi Setiausaha Agung UMNO. Dia menjadi Setiausaha Agung UMNO. Dan dia memberikan khidmat peringkat awal tu memang taat setia dia kepada Presiden UMNO. Dan beliau diberi peluang ketika berlakunya perbincangan untuk bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, bergabung dengan Tan Sri Muhyiddin selepas tu. Beliaulah orang yang mewakili parti untuk mengusahakan kerjasama ni. Dan akhirnya ketika nak memilih menteri pun beliau jugalah yang terlibat bersama dengan Makcik Ainon, bersama dengan Hamzah Zainuddin untuk memilih barisan kabinet pada Mac 2020 yang lalu tahun lepas. Dan kalau tak kerana Zahid yang mencadangkan nama dia dan meletakkan dia di posisi yang penting untuk berurusan bagi pihak UMNO, maka sudah pastilah beliau tidak diangkat menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Direhatkan sebagai Setiausaha Agung BN, Setiausaha Agung UMNO, diangkat menjadi Setiausaha Agung
Barisan Nasional. Jadi sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, beliau sepatutnya berada di dalam posisi untuk mewakili Barisan Nasional, mewakili kepentingan Barisan Nasional, bersuara bagi pihak Barisan Nasional, memperjuangkan nasib Barisan Nasional, dan elakkan daripada Barisan Nasional ditindas, diperlekeh, diperkotak-katikkan, ditikam belakang oleh pihak lain. Malangnya, punca sebenar yang menyebabkan beliau ni digugurkan, tidak lagi menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional, ialah kerana beliau sudah tidak lagi menjadi suara Barisan Nasional. Beliau tidak lagi menyuarakan pandangan bagi pihak Barisan Nasional, tidak memperjuangkan hak Barisan Nasional. Jadi atas dasar itulah beliau telah ditukarkan. Dan Datuk Zahid pun membuat keputusan, walaupun sepatutnya dia bawa kepada Dewan Tertinggi BN. Dia membuat keputusan setelah beliau berjumpa dengan ketua-ketua bahagian UMNO yang rata-ratanya meminta supaya Anwar Musa dipecat. Meminta Anwar Musa digugurkan. Kerana dalam keadaan hari ini adalah perlu untuk UMNO dan juga Barisan Nasional suaranya diwakili oleh seorang yang yakin bahawa UMNO dan Barisan Nasional boleh berdiri di atas kaki sendiri, mampu untuk mentadbir negara dengan baik dan tidak perlu bergantung harap kepada pihak lain untuk terus kekal relevan. Jadi atas dasar tu, saya menyokong tindakan yang diambil oleh Presiden UMNO untuk menukar. Cuma lebih molek dan lebih manis sekiranya keputusan untuk menukar Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional dibuat selepas mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Jadi tidaklah timbul Wee Ka Siong mengeluarkan kenyataan. Kita pun tahulah bila kita tak ada kuasa, presiden kita tak ada kuasa, musuh kita Perdana Menteri, sudah pastilah akan timbul pertikaian. Jadi nak mengelakkan daripada benda ni berlaku, sewajarnya ianya dibawa ke dalam Dewan Tertinggi BN. Kalau Dewan Tertinggi BN tidak bersetuju, kita dah boleh pertimbangkanlah sama ada nak mengekalkan ataupun tidak. Mereka-mereka yang dulu berkawan dengan kita, yang hari ini nampaknya lebih mirip kepada kawan-kawan yang ada kuasa. Kita kena tegas. Dalam hal ni kita kena tegas. Jadi nak betulkan, Anwar Musa tak ada hak lah, dalam kata lain, untuk berbeza pandangan dengan Zahid. Bukan soal perbezaan pandangan. Dia hanya orang Zahid. Setiausaha Agung UMNO yang dilantik oleh Zahid, kemudian tu direhatkan, dijadikan Setiausaha Agung BN yang dilantik juga oleh Zahid walaupun dengan restu Dewan Tertinggi BN. Jadi kalau misalnya dia dah tidak lagi mewakili Barisan Nasional, sudah tidak lagi mewakili Barisan Nasional, jadi sewajarnya lah, sewajarnya dia direhatkan dan dia boleh meneruskan kehidupan dia macam biasa. Sama ada dia nak menyertai bersatu ke, dia nak apa ke, terpulang kepada dia. Itu nak beritahulah pendedahan. Dan saya nak beritahu tentang surat yang dia keluarkan ni. Surat kononnya Presiden UMNO menulis surat kepada Kebawah Duli Tuanku menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Okay. Ini saya dah ulas 2 bulan setengah yang lalu, dekat 3 bulan. Kalaulah Anwar Musa, ini nak beritahulah, tak bersetuju dengan pendirian Datuk Zahid, jadi kenapa dia berkomplot
selama 2 bulan setengah dan tunggu sehingga dia ditukar, dipecat, baru dia nak bersuara. Kan? Kalau dia tak suka, dia tak setuju kerjasama dengan Anwar Ibrahim, dia masih lagi nak supaya UMNO ni jadi barua balaci kepada Bersatu, maka patutnya 2 bulan setengah yang lalu dia nyatakan benda ni. Kan? Sebenarnya apa hakikat yang sebenarnya ialah dia nak mempertahankan kepentingan diri dia. Kepentingan peribadi dia. Hanya kerana diberi mandat oleh Presiden mewakili parti, dia dapat peluang menjadi Susagong BN dan diangkat menjadi Menteri Wilayah. Kalau lepas ini UMNO mengambil keputusan bekerjasama dengan parti lain, Perdana Menteri berubah, sudah pasti dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Wilayah. Kan? Itu aja sebabnya, kan? Hanya untuk kepentingan peribadi dia. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jadi tak payah duk sembang lah, pasal ada pendapat, beza pendapat lah. Ini bullshit. Minta maaf cakap. Apa perbezaan pendapat? Apa bezanya jadi barua kepada Muhyiddin dengan jadi barua kepada Anwar Ibrahim? Apa beza dia? Sama je. Sama je. Dua-dua tak menguntungkan UMNO. Dan yang ketiga saya nak beritahu. Kalaulah betul, ni saya nak beritahu, saya dah jelaskan bahawa kalau betul surat ni keluar, surat ni ialah untuk membolehkan usaha meruntuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin bermula. Kenapa saya kata kena bermula ni? Kena beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sebabnya UMNO hanya ada campur dengan BN, campur dengan MCA 2, MIC 1, UMNO hanya ada 43 kursi, 1 meninggal. Boleh tak UMNO pergi hantar surat ke bawah duli Yang Maha Mulia daripada Kebagingan Yang Pertuan Agong, nak berjumpa dengan Yang Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana strateginya supaya kita boleh bring down the government yang tidak mau dengar rintihan rakyat nakkan KWSP, tak mau dengar rintihan rakyat yang mahukan moratorium, yang tak mau menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pendakwaan terpilih ketika zaman Pakatan Harapan yang diteruskan zaman Perikatan Nasional ataupun PH 2.0 ni. Begitu juga dengan kes Adib, arwah Adib. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Kes arwah Syed Daniel, sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Banyak lagi perkara-perkara yang sepatutnya diselesaikan. Penjualan aset-aset tabung haji tidak diselesaikan oleh kerajaan Muhyiddin. Bila kita memberikan cadangan kita di peringkat awal dulu, masa mula-mula dia dapat kuasa, dia dengar, Alhamdulillah, image dia pun bersih, sehingga orang panggil dia Abah. Walaupun sebelum tu orang maki hamun ketika dia berada dalam PH 1.0. Orang boleh panggil dia Abah, tapi tak bersyukur. Dia mula menjadi angkuh. Dia mula merasakan bahawa populariti dirinya lebih hebat daripada populariti UMNO itu sendiri. Maka dia mula penjarakan pemimpin kita. Dia mula menekan pemimpin kita, menekan UMNO dengan tidak membenarkan. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe